أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah, hari ini adalah hari Isnin bersamaan 28 Oktober 2024. Pengajian kita pukul 9.40 malam iaitu sambungan kursus bahasa Arab Al-Quran dari zero, pengajian fi'il madhi dan fi'il mudhari', sesi yang ketiga. Alhamdulillah. Untuk sesi yang ketiga ini, kita mula daripada masing-masing dah buka dah modul nota 7. Kalau dah buka komen dah. Pastikan dah buka dulu. Saya tak nak ibu ayah dengar sambil buat benda lain. Mesti fokus. Ya, dah standby semua ya dengan Al-Quran terjemah masing-masing ya, insya-Allah. Okey. Jadi kita masih dalam perbincangan fi'il madhi. Fi'il madhi maksudnya past tense. Perbuatan ataupun kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah berlaku. Okey. Secara asasnya yang telah berlaku lah. Cuma dalam Al-Quran nanti kadang-kadang benda itu tak berlaku lagi tapi Allah gunakan fi'il madhi. Itu kita akan bincang nanti insya-Allah. Kita akan bincang nanti. Secara asasnya fi'il madhi yang kita belajar sekarang ni menunjukkan perbuatan yang telah berlaku dan ada kaedah-kaedah dia. Sekarang ni hari ni kita masuk kotak yang ketujuh. Ibu ayah bermula kotak ketujuh sampai kotak yang ke-12. Okey. Bermula kotak yang ke-7 sampai kotak yang ke-12. 7 sampai 12 ni. Ini semua untuk pihak keberapa ibu ayah? Untuk pihak keberapa? Siapa yang terus lompat dengar yang ketiga, tak dengar pertama, kedua memang tak faham. Mesti wajib dengar pertama dan kedua baru dengar yang ketiga ni. Betul, Ibu Maimunah, pihak yang kedua. Pihak yang kedua Ibu Zanita, pihak yang kedua. Pihak pertama bawah sekali, saya tu. Saya tu pihak pertama. Ni pihak kedua untuk kamu. Tak apa Ibu. Kamu seorang, kamu berdua, kamu ramai, kalian lah ya. Iaitu bermula dari kotak ke-7 sampai kotak 12. Jadi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kotak ke-7. Kotak ke-7 ini, ibu-ibu ayah boleh tulis dalam nota masing-masing. Cara nak sebut dia. Ini kaedah yang saya sendirilah ya. Bukan kalau belajar di mana-mana takut tak sama. Cara belajar, kaedahnya sama tapi cara belajar, cara sebutan tu tak sama. Saya sebutkan dalam pengajian saya, kotak ke-7 ini sebagai ta saja. Waalaikumsalam Ibu Sofia. Ta saja. Sebut ta. Kotak ke-8, waalaikumsalam Kak Lisa, tak apa. Kotak ke-8, tuma. Kotak ke-9, tum. Okey. Ta, tuma, tum. Ta, tuma, tum. Kotak ke-10, ti. Kotak ke-11, tuma. Sama macam kotak 8. Kotak ke-12, tunna. Tunna. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kotak yang ke-7 kita sebut ta. Ta. Kita ambil kata kerja yang biasa kita jumpa dalam Quran. Macam kita belajar sebelum ni. Kalimah qala telah berkata. Kotak pertama qala. Qaf alif lam. Qala, dia berkata, seorang lelaki. Kotak kedua kalau tambah alif di belakang. Qala. Saya tak nak uraikan lagi kerana dah terangkan pada kelas pertama dan kedua. Kotak ketiga untuk mereka ramai lelaki tambah waw alif. Qalu. Kotak keempat kalau tambah ta mati di belakang jadi qalat. Dia seorang perempuan telah berkata. Kotak kelima tambah ta alif jadi qalata. Mereka berdua perempuan telah berkata. Untuk kotak keenam, tambah nun fathah di belakang. Khas untuk qala ini
Bermula kotak ke-6 dia akan jadi qul, qaf lam. Qaf lam, qul tambah nun. Qulna, mereka ramai perempuan telah berkata. Okey. Saya yakin yang dah belajar kelas pertama dan kedua, dan kalau dia tak faham pun dia dah ulang berulang kali, dia dah bersedia betul-betul untuk kelas ketiga. Ibu ayah semua dah bersedia betul-betul untuk sesi ketiga ini? Betul dah bersedia? Saya nak yang betul-betul bersedia je. Yang belum bersedia, dia kena dengar balik video pertama dan kedua. Kalau tak, nanti jadi susahlah, tak faham lah kan. Dia kena betul-betul ikut step. Okey, dah semua ya, insyaAllah ya. Okey. Jadi kotak yang ketujuh, dia akan tambah ta. Bermakna dia akan jadi qulta. Qulta, engkau telah berkata. Ada makna kamu. Kamu seorang. Kamu seorang lelaki telah berkata. Saya gunakan ini kerana kalimah qala dan dia punya pecahan-pecahan ini antara yang paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Okey. Jadi ibu dah bersedia dengan Quran. Kalau dah bersedia, saya tak buka Quran ya. Ibu buka Quran sendiri. Okay, betul-betul kena buka Quran ya. Kita buka, ibu ayah boleh buka Al-Quran. Buka surah Al-Ma'idah ayat 116. Al-Ma'idah ayat 116. Tolong kongsikan dengan saya. Muka surat berapa? Surah Al-Ma'idah. Ayat 116 muka surat berapa tu? 127 muka surat 127. Okey, muka surat. Masing-masing buka muka surat 127. Okey. Ayat 116. Sekejap ya. Tak apalah, saya rasa saya pun buka jugalah. Tak sampai hati pula saya. Okey, saya pun buka juga insyaAllah ya. Okey, surat ayat 116. Cuba tengok terjemah masing-masing. Dapat ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas a anta wa idz qala Allah, dan ingatlah tak kala Allah Taala berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, anak kepada Maryam, a anta, adakah engkau, qulta, engkau berkata. Cuba tengok terjemah masing-masing, betul tak? Engkau berkata ataupun engkau katakan, kamu katakan ke, engkau ke, sama tak? Qulta, ada makna kamu. Jadi sekarang ni ibu ayah, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Allah Ta'ala bercakap dengan yang tujukan kepada beberapa orang. Allah tujukan percakapan kepada beberapa orang. Kepada seorang. Bila seorang tu seorang yang, kalau bahasa kita lah, bahasa kita depan kita lah. Tapi jangan pula kita kata Nabi Isa berada depan Allah Ta'ala berjihad, berarah pula macam tu. Allah Ta'ala, kita beriman Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Isa AS. Caranya, kaifiatnya bagaimana, serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi betul kan sekarang ni, gaya bahasanya Allah bercakap menunjukkan kepada Nabi Isa. Kalau kita bercakap menuju pada orang depan kita, kita manusia, bercakap tuju orang depan kita gunakan kamu ke dia, ibu ayah. Kita gunakan kamu ke dia kalau kita tuju cakap orang depan kita. Mestilah kamu ataupun engkau. Jadi ibu yang dirahmati Allah, dalam kaedah fi'il madhi, past tense bahasa Arab ini, untuk kamu seorang lelaki digunakan rumusnya belakangnya tambah ta. Ta bari atas. Okey.
Sebenarnya ibu ayah kita gunakan, hari-hari kita gunakan. Kaedah ni, tuju pada orang depan kita dalam semayang kita. Cuma kita tak tuju pada manusia lah, kita tuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan Allah Ta'ala itu lelaki, bukan Allah Ta'ala itu muzakkar. Kalimah Allah itu kalimah yang muzakkar. Di mana kita gunakan ta dalam ucapan, dalam bacaan harian kita? Cuba fikir, cuba cari. Siratal ladzina an'amta tu fi'il madhi tu past tense. Tapi kita tak belajar lagi lah. Yang penting ada ta di belakang. Apa terjemah dia? Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Betul tak? An'amta, engkau. Engkau yang ni Allah. Betul. Telah beri nikmat. Jadi Allah Ta'ala tu kita tujukan kepada Allah. Walaupun tu ayat Quran, tapi maksudnya ditujukan pada Allah Ta'ala. Bahasa seorang hamba. Sirata allazina an'amta. Iaitu jalan orang-orang yang engkau telah bagi nikmat alaihim kepada mereka, ya Allah. Jadi siapa baru hari ni perasan? Siapa yang ulang kaji dan siapa baru hari ni perasan, oh an'amta itu fi'il madhi kau tak tuju. Siapa baru hari ni komen baru? Siapa ulang kaji dah pernah belajar ke ulang kaji? Ada yang ulang kaji, kebanyakannya dah pernah belajar dengan saya ataupun di sekolah. Yang baru tahu, alhamdulillah, baru perasan, baru tahu. Ini bertambah pengetahuan kita, mudah-mudahan lepas ni dalam sembahyang kita makin khusyuk. Siratal ladzina an'amta alaihim. Engkau bagi nikmat. Engkau tu siapa? Allah Ta'ala. Kita tujukan percakapan pada Allah Ta'ala. Bukan tuju atas ni Allah Ta'ala di atas, bukan. Allah Ta'ala maha tinggi, bukan Allah Ta'ala berada di atas kita. Jangan salah faham. InsyaAllah ibu ayah, Allah Ta'ala mawjudun bila makan. Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat. Itu masalah ilmu tauhid pula. Jelas semua insyaAllah ibu ayah. Contoh qulta linnas tadi. Jelas untuk qulta tadi? Jelas ya? Okey. Kemudian ibu ayah, anta adakah kamu wahai Isa qulta linnas, kamu kata pada manusia, ittakhiduni min wa ummiya ilahaini min dunillah. Ambillah aku dan ibuku menjadi Tuhan selain daripada Allah. Qala ni dia berkata, dia ni Nabi Isa berkata. Siapa tu tulis tu? Jelas tu. Daniel tulis biasa-biasa je Daniel. Tulis jelas macam biasa. Ya. Tulis macam biasa je. Okey. Mana tadi? Qala. Cuba tengok terjemah masing-masing. Qala subhanaka. Qala, betul tak? Dia kata. Kita dah belajar sebelum ni. Ulang kaji balik untuk qala kotak pertama. Dia kata. Betul tak dia? Mesti dia. Nampak? Dia kata. Siapa dia kat sini? Siapa dia kat sini? Kena fikirkan. Dia tu siapa? Kena cari. Nabi Isa alaihissalam. Macam ibu ayah. Seronok kan? Kulta, kamu kata. Siapa kamu? Kamu tu Allah Ta'ala cakap pada Nabi Isa. Kamu ke kata, wahai Isa. Kepada manusia. Kan? Kenapa tu? Kerana di masyar nanti, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, Nabi Isa pun dalam keadaan ketakutan. Kerana ramai manusia angkat baginda sebagai Tuhan. Betul tak sekarang ni hakikatnya, realitinya, ada tak golongan manusia yang angkat Nabi Isa lebih daripada Nabi hingga dianggap sebagai Tuhan? Ada kan? Ada. Ini yang kita tak nak. Ini yang kita tak nak. Kerana Nabi Isa AS hanyalah Rasul. Hanyalah Rasul, tak lebih daripada itu. Tak layak diangkat sebagai Tuhan. Qala, maka baginda kata. Qala, baginda kata. Dia kata. Betul tak? Qala kotak berapa ibu ayah kita belajar itu? Qala kotak berapa? Kotak pertama. Ibu ayah kita akan belajar sampai sesi 10 ni, paling kurang ni. Setiap sesi tu jangan ada satu pun yang tak faham. Mesti faham betul-betul, baru sesi seterusnya kita akan faham. Okay, bila ibu ayah sesi pertama faham, kedua faham, insyaAllah sesi ketiga ni, sampai setakat ini akan faham kenapa qala itu digunakan qala, bukan yang lain. Jelas ya? Okey. Bagus.
Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang sama, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah. In kuntu, sekiranya aku, qultuhu, aku mengatakannya. Cuba tengok. Qultuhu, aku mengatakannya. Betul tak? Ada tak aku? Saya, biasanya akulah. Aku mengatakannya. Betul kan aku kan? Qultu, aku mengatakan, punya. Yang penting tengok pada qultu tu. InsyaAllah ya. Jelas semua insyaAllah ya. Okey. Teruskan lagi. Ayat bawah dia saja. Tak jauh. Ayat bawahnya saja. Okey. Ni dia. In ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Nampak? Okey. Kita tengok ya. Qultu tu kita tak belajar lagi. Sorry. Qultu tak belajar lagi. Qultu kita akan belajar sekarang contoh. Cuba tengok amarta. Amarta ni kita ambil luas sikit. Amarta. Daripada amara. Amara menyuruh. Al-amru bil ma'ruf, menyuruh buat baik. Jadi amara, kalau amara, dia menyuruh. Sekarang ni ibu ya, cuba tengok. Amarta, engkau suruh, engkau perintah. Tidaklah aku katakan kepada mereka, melainkan apa yang engkau perintahkan. Cuba tengok, amarta betul tak? Engkau perintahkan. Engkau perintahkan. Amarta saja. Okey, faham semua? Amarta, engkau perintahkan. Soalan saya pada ibu ayah semua, mana datang makna engkau pada amarta? Mana datang makna engkau pada amarta? Bagus, pada ta itu. Ta itu memberi makna engkau. Pada amarta tu, ta itu memberi makna engkau. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya belum nak teruskan lagi. Kita stop jap. Saya nak tanya semua. Setakat kotak, baru kita belajar kotak ketujuh daripada fi'il madhi ada 14 kotak. Baru sampai kotak ketujuh. Nak tanya ibu ayah semua, daripada sesi pertama, kedua dan masuk sesi ketiga, apa perasaan? Sebelum kita teruskan. Dia bertambah seronok ke ataupun bertambah tak apalah, susahlah. Bertambah seronok ke bertambah syok belajar? Bertambah susah belajar? Saya yakin ibu ayah akan bertambah seronok dengan syarat. Syarat faham sesi pertama, faham sesi kedua. Betul tak saya tanya, kalau sesi ketiga terus belajar tanpa dengar betul-betul dan salin sesi pertama, sesi kedua, tiba-tiba masuk sesi ketiga, susah tak? Tiba-tiba hari ni join sesi ketiga, pertama dan kedua tak dengar, tak salin, tak catat, tak teliti. Dia akan jadi susah. Pasal apa? Pasal tak ikut step betul, ibu. Kalau kena ikut step by step, Allah yang bagi faham, bukan saya bagi faham, Allah bagi faham. Dan dia akan jadi tak sabar. Jadi tertunggu-tunggu kelas seterusnya. Ada tak sesiapa yang tertunggu-tunggu kelas seterusnya? Masa saya belajar dulu, saya orang yang macam tu. Bila kita dah Allah bagi faham sikit, kita rasa tertunggu-tunggu bila nak ada kelas lain. Kan? Jadi syukur sangat ibu ayah yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada semua yang infak untuk kelas-kelas yang kita buat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu ayah yang tak mampu bayar yuran sebelum ni, dengan adanya kelas yang sama secara percuma, ambil kesempatan belajar sungguh-sungguh. Jangan hampakan orang-orang yang infak untuk kelas ni. Mudah-mudahan kita dapat sampai akhirat untuk mereka semua dan kita pun dapat, insya-Allah. Sambung kat sini. Okey. Kalau kotak kotak yang ke-8, rumus dia sebut tuma saja. Kotak ke-8, tuma saja. Cuma untuk qala, kotak ke-8 akan jadi sebutannya qultuma. Qultuma, cuma qultuma dalam Quran saya tak perasan. Ada ke tidak, saya tak perasan. Tapi
Kalau tak ada, tak apalah. Kalau ada, siapa-siapa jumpa, qultuma, dalam Quran boleh kongsikan. Akan datang dengan saya, kita akan share kat sini insyaAllah. Okey. Kita terus lompat kotak 9 boleh? Lompat kotak 9, iaitu kotak 9 adalah qultum. Tambah tum ya, kotak 9 rumusnya sebut tum. Jadi qultum. Okey. Ibu ayah, kita buka surah Al-Baqarah ayat 55. Sama-sama buka surah Al-Baqarah ayat 55. Muka surat apa ya? Saya tak nampak. Okey. Rasanya muka surat 8 kot Muka surat 8. Okey. Sorry. Okey. Dah ya? Okey, surat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم, nampak? Qultum ada tum di belakang. Okey, tum di belakang biasanya akan ada makna kalian. Jadi qultum, kalian berkata. Dan ingatlah tak kala kalian berkata. Ibu ayah, kalian tu seorang ke, dua orang ke, ramai? Seorang ke, dua orang ke, ramai tu? Ramai. Jadi kamu ataupun kalian berkata. Siapa kalian yang ramai-ramai ni? Baru kita akan usaha cari ayat-ayat sebelumnya. Ini cerita pasal apa ibu ayah ni? Kalian dalam ayat yang ke-55, siapa kalian tu? Cuba cari. Bagus Ibu Sofia. Kaum Nabi Musa, Bani Israel. Ya, Bani Israel, kaum Nabi Musa. Jadi, wa iz qultum, dan ingatlah oleh kamu wahai Bani Israel ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka. Saja kita masuk sikit, kita akan belajar nanti, lama lagi kita akan belajar lah. Lan itu terjemahnya tidak akan, betul tak? Tidak akan. Kami tidak akan. Dia bukan tidak saja, tapi tidak akan. Beza tak antara tidak dengan tidak akan? Mak, saya tak pergi sekolah ya mak. Mak, saya takkan pergi sekolah. Mana yang buat mak marah? Mak, saya tak pergi sekolah ya mak. Mak, saya takkan pergi sekolah ya mak. Mana buat mak marah tu? Takkanlah. Faizal Faizal kalau kecil-kecil cakap dekat cik manja, mak, Faizal takkan pergi sekolah. Habislah kena. Cik manja, cik mat Sorry Faizal Teringat masa kecil-kecil dulu. Kena hanger sama lah Cik Ani. Apa ni, Cik Mu'allah sama. Takkan tu maksudnya langsung, never ever. Itu pun kita akan belajar nanti insyaAllah. Itu pun kita akan belajar. Ada beza, tidak akan belajar tapi step by step. Saja saya nak buka tu, nak saya buka terjemah lan tu untuk membakar semangat supaya istiqomah. Lan apa? Lan nafiyah lil abad nama dia. Lan nafiyah lil abad, nafi untuk selama-lamanya. Tapi kita tak bincang sekarang. Pasal ramai yang baru nak kenal. Kita tak bincang pasal lan. Okey Tengok macam Akhi Najmuddin ni belajar madrasah ke apa kan? Bagus masya-Allah. Kita teruskan. Jadi qultum kat situ faham tak semua ibu ya? Faham tak qultum? Okey, bagus ya. Kemudian kotak ke-10 akan jadi qulti. Qulti, kamu seorang perempuan telah berkata qulti. Cuma dalam Quran saya tak perasan dekat mana kalau ada contohnya, saya tak perasan. Minta maaf sangat. Siapa-siapa jumpa bagi tahu saya. InsyaAllah ya. Okey. Nanti kita akan tengok fi'il yang lain insyaAllah. Tapi untuk qulti boleh jumpa lagi. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan lagi. Qultuma, kotak 11 qultuma,
kalian berdua perempuan telah berkata sama macam kotak 8. Sama. Kalau kita nak tahu bezanya, tengok ayat penuh baru tahu. Tapi dalam Quran saya tak perasan. Kalau ada ayatnya, saya tak perasan. Atas kejahilan saya. Kotak 12, ibu ayah akan jadi apa perkataannya? Tambah tunna. Kotak 12, saya nak sebut tunna. Akan jadi apa? Kalimah tu akan jadi apa? Kalian ramai perempuan telah berkata akan jadi apa ibu ayah? Tulis, boleh tulis? Bagus Ibu Sofia, Ibu Maimunah Faizal, Ibu Asia dan lain-lain. Bagus. Qultunna, bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Okey. Cuma qultunna pun saya apa ni? Dalam Quran saya tak jumpa. Qultunna dalam Quran saya tak jumpa, insya-Allah. Tapi insya-Allah besok kita akan sambung lagi kelas. Malam ni tak habis lagi ni. Besok kita akan sambung lagi kelas. Besok kita akan ambil daripada contoh kalimah-kalimah fi'il yang lain. Sedia semua besok insya-Allah? Besok kita bukan qala lagi. Kita akan gunakan apa-apa contoh fi'il-fi'il yang lain tetapi sesuai dengan kaedah ni insya-Allah. Tapi kena salin lah, janganlah dengar saja. Kena buang ego. Siapa yang tak salin tu kena buang ego. Salin ibu ayah. Salin insya-Allah ibu ayah ya. Saya tengok ibu ayah dengar saja. Okey. Terutama orang lelaki biasa belajar dia dengar je. Orang lelaki kena rendah diri. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Pasal pengalaman saya orang lelaki susah nak salin. Biasa perempuan salin. Tapi kalau pengajian ini lelaki pun salin bagus, terbaik, masya-Allah. Saya doakan jadi mahir dalam bahasa Arab. Okey. Kemudian kotak 13 akan jadi apa ibu ayah? Kotak 13 ni insya-Allah banyak. Kotak 13 akan jadi apa? Qultu. Aku telah berkata qultu. Okey. Okey, kita tengok surah Al-Maidah ayat 117. Tadi dah sebut, dah baca tadi surah Al-Maidah ayat 117. Kita buka balik. Surah Al-Maidah ayat 117. Surah apa tadi? Tolong kongsikan saya surah apa? Ayat 117 surah Al-Maidah. Lupa saya. 127. Okey, 127 bagus. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, cuba tengok ya. Ayat 117. Waalaikumsalam Allah, Ibu. Tak apa Ibu Rahimah, tak apa. Okey. Ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ma qultu lahum. Okey. Ma qultu lahum illa. Antuma ke qultuma? Akhi Najmuddin. Dalam ayat tu Al-Qasas tu antuma ke qultuma? Boleh tulis sekarang? Antuma ke qultuma? Antuma tak nak lagi. Antuma jangan usik lagi. Kita nak yang fi'il madhi. Antuma tu dhamir. Fokus. Saya nak semua sekali fokus pada apa yang sedang kita buat. Kalau saya tak suruh cari, jangan cari. Maaf ya. Tak apa. Saya nak semua fokus. Saya fokus. Jangan tukar, jangan lari. Lari sikit nanti kang kita ni. Mana kita sedang bincang, itu yang kita fokus. Jangan cari dulu. Kalau saya suruh cari, cari. Biasa seorang cari. Okay ya. Cari tu lepas kelas ke apa ke kemudian. Sorry. Saya tegas. Tak apa ya. Fokus kat sini dulu. Mana tadi? Maqul tu. Okey. Tak apa. Ibu ayah, dalam Quran nanti kita akan belajar
Kalau jumpa ma, kemudian ada illa. Ni kita luar topik sikit. Kalau jumpa ma, kemudian ada illa selepasnya, maka ma tu memberi makna nafi. Ini untuk ulang kaji sekejap pada yang pernah belajar khusus sebelum ni. Yang dah belajar khusus sebelum ni, ingat tak Ustaz ada beritahu, kalau jumpa ma, kemudian jumpa illa, ma tu terjemahnya nafi. Cuba tengok masing-masing, ada tak terjemahnya tiada lah? Ingat ibu kan? Ma tu terjemah apa? Ma qul tu? Apa terjemah ma itu? Tidak ataupun tiada lah. Okey? Itu sekadar kongsi yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Yang belum belajar, tunggu kita akan belajar nanti insyaAllah. Cuma qul tu, aku katakan lahum kepada mereka. Betul tak? Qul tu ada makna aku katakan. Ada kan? Mesti ada aku. Qul tu aku katakan. Ma qul tu tidaklah aku katakan kepada mereka. Aku mengatakan. Siapa aku di sini ibu ayah? Siapakah aku dalam ma qul tu? Siapa aku yang dimasukkan? Kena cari, kena faham ayat. Bagus Nabi Isa, Ibu Sofia. Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita tahulah jalan ceritanya. Kan? Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya Nabi Isa sedang menjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Maha mengetahui jawapan tu sebelum Nabi Isa cakap lagi. Ma qultu lahum illa, tiadalah aku mengatakan kepada mereka ya Allah melainkan apa yang amartani engkau perintahkan aku. Jelas semua? Itu contoh qultu. Okey. Kemudian cuma tengok dalam ayat yang sama ada wa kuntu alaihim. Kuntu alaihim dan adalah aku. Tapi itu bukan fi'il, itu namanya fi'il naqis, kita tak belajar lagi. Cuma nak beritahu ada tu tak? Jadi kuntu ada tak? Dan adalah aku. Cuba tengok, betul tak kuntu dan adalah aku ataupun dan aku saja? Wa kuntu. Ada kan apa terjemah dia? Wa kuntu. Aku. Okey, dan aku dan adalah aku ataupun dan aku. Okey. Lagi sikit lagi. Madum tu fihim, selama mana aku. Madum tu pun ada tu di belakang kan. Madum tu selama mana aku. Betul tak? Madum tu ada selama, sepanjang. Yang penting ada aku kat situ. Betul tak? Madum tu. Nampak? Selama aku. Selama aku. Mana datang makna aku tu ibu ayah? Aku tu datang dari mana? Tu. Nampak tak? Kalau ta, ti, tu, ataupun tamati, itu semua ada kegunaan dia. Itu kaedah-kaedah dia. Okey, itu kaedah-kaedah dia. Kemudian yang terakhir, kotak 14 sebut, rumus dia sebut na. Panjang sikit, na. Kalau ibu tulis, N-A-A. Tulis N-A-A. Panjang. Na macam tu. Kotak 13, tu. Kotak 14, na. Panjang sikit. Okey, jadi akan jadi apa sebutan dia? Kami telah mengatakan ataupun kami mengatakan. Qulna panjang. Qulna ada double A kalau boleh. Qulna macam tu. Pasal apa? Pasal apa? Kerana kotak yang harkat bagus Daniel. Kenapa? Kerana kalau kita baca satu harkat, qulna itu kotak 6. Mereka ramai perempuan berkata. Kalau kami berkata, qulna panjang kan beza. Ibu Zainah. Ibu Datin Zainah, masya-Allah. Panjang 2 harkat. Kalau ya, insya-Allah. Jadi di sini kita cari sama-sama. Kita cari sama-sama. Sekejap ya. Saya cari qulna. Ada dalam Quran banyak. Qulna dalam Quran banyak. Banyak qulna dalam Al-Quran. Sekejap ya.
Ada banyak tak jumpa pula je. Patutlah tak jumpa. Sorry. Okey. Buka surah Al-Baqarah ayat 24 ibu ayah. Surah Al-Baqarah ayat 24. Ayat 24. Okey. Mana? Sekejap ya. Sekejap. Sorry, surah Al-Baqarah 34, sorry. Ayat 34. Silap. Ayat 34, minta maaf. Ah, okey. Dah jumpa semua ya? Surah 6, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa idh, dan ingatlah tak kala qulna, kami, apa tak, kami berfirman. Betul ada makna kami? Dan ingatlah tak kala kami berfirman. Siapa kami ni, ibu ayah? Kami ni siapa? Siapa kami? Allah. Tapi Allah Ta'ala berbilang ke? Bukankah kotak 14 tu untuk bilangan bermula daripada 2 hingga lebih? 2 dan lebih. Allah Ta'ala berbilang ke? Allah Maha Esa. Tetapi kenapa Allah Maha Esa Allah gunakan kami? Sikit lagi boleh, lagi ambil lagi 5 minit. Kenapa Allah gunakan kami sedangkan Allah Maha Esa? Kami tu kita tahu, kami tu untuk ramai. Bagus Ibu Maimunah. Pelajar lama kita. Untuk ta'zim bagus Ibu Sofia. Ibu Maimunah, Ibu Sofia pelajar lama, Masya Allah. Ibu Maimunah mula belajar umur 50-an. Ibu Sofia mula belajar umur 60-an. Betul Ibu Maimunah, Ibu Sofia? Betul ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu Maimunah dan Ibu Sofia istiqamah, insya-Allah ya. Ada kefahaman yang sangat bagus daripada ibu-ibu yang belajar istiqamah ni, Masya-Allah. Jadi Ibu Ayah, kalau Allah gunakan kami sedangkan Allah Ta'ala Maha Esa, itu menunjukkan Allah Ta'ala nak mentakzim. Apa dia takzim? Mengagungkan dirinya sendiri. Layak tak pada Allah untuk mentakzimkan diri sendiri, mengagungkan, sombong pada semua orang? Allah nak agungkan diri dia? Sangat layak pada Allah. Bila Allah Maha Esa, dia gunakan kami, tapi merujuk dia Maha Esa, menunjukkan Allah nak mengagungkan diri dia, iaitu sangat layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok lagi kulna yang lain dalam Quran, tapi bukan merujuk pada Allah. Saya cuba cari sekejap ya. Sekejap ya. Okey, bagus. Ibu Ayah, cuba cari surah Kahfi, bagus. Surah Kahfi ayat 14, jom. Ada jumpa kulna surah Kahfi ayat 14, tapi bukan pada Allah Ta'ala. Jom cari surah Kahfi ayat 14. Sikit lagi ya. Okey, dah jumpa dah. Okey, Ibu Ayah yang dirahmati Allah, dah jumpa dah surah Kahfi? Okey, ayat 14. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. Laqad qulna, sesungguhnya kalau begitu kami telah mengatakan perkataan yang sangat dahsyat, sangat teruk. Okey? Sangat salah.
Ibu ayah cuba tengok. Qulna, betul tak? Kami telah mengatakan ataupun kami mengatakan. Betul tak? Betul ya? Okey, soalan saya, siapa kami kat sini? Ni cerita pasal apa ni? Masa tu kita tengok pula jalan cerita. Siapa kami dalam ayat ni? Tak, dan kami telah rabatna, kami telah satukan ala qulubihim, hati-hati mereka. Pemuda Al-Kahfi, bagus Ibu Sofia. Jadi sesungguhnya kami di sini adalah para pemuda Al-Kahfi. Jadi ada berapa bilangan mereka Ibu ayah? Jadi para ulama jumhur para ulama kata bilangannya terserah pada Allah. Allah Maha mengetahui, tapi yang paling tepat adalah mengikut pandangan yang paling diterima adalah 7 orang ashabul kafi. Sab'atun wa saminuhum kalbuhum. 7 orang dan ke-8 adalah anjing mereka. Jadi bilangannya mufrad ke musanna ke jamak kalau sampai 7? Mufrad ke musanna ke jamak? Bilangan jamak. Maka bilangan jamak kotak 14 itu kami di sini adalah ashabul kahfi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Okey. Jelas semua ibu ayah, akhwat, adik-adik yang bagus. Adik-adik yang bagus ni ada Iqbal. Iqbal ke Yusof? Ada Daniel. Bagus, Masya Allah. Yusof. Daniel je lah, Daniel tadi, Daniel. Daniel ni antara yang paling istiqamah. Umur 14 tahun. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Jelas semua insyaAllah ya. Mudah-mudahan istiqamah semua. Istiqamah semua. Minta doakan pada penginfak. Allah murahkan rezeki mereka. Allah jadikan semua yang belajar asbab daripada tajaan mereka ni semuanya faham. Dan dan kurniakan kesihatan untuk kepada saya insyaAllah. Mudah-mudahan dapat teruskan pengajian semua insyaAllah ya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bagi syarat